Okey, untuk 1/3 ni, logarithm ni, yang pertama kita kena ingat balik index form. Okey, contoh katakan saya ada 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey. Jadi sekarang ni kalau indeks, nombor yang di bawah ni kita panggil dia sebagai base. Nombor yang bawah. Nombor yang bawah ni kita panggil dia sebagai base. Okey, kemudian kalau log ni nombor yang di bawah ni. Okey, katakan saya ada log 2, 3 sama dengan X. Maknanya kalau log pula, yang kecil ni dipanggil sebagai base. Ni. Kalau indeks, nombor yang di bawah ni sebagai base. Tapi kalau log, yang di kecil ni sebagai base. Okey. Okey, kalau kita lihat contoh contoh. Sekarang ni kita lihat contoh bagaimana daripada indeks, kita nak tukar dalam bentuk log. Okay, contoh yang pertama. Kalau kita lihat kat sini, kalau kita lihat kat sini, yang ini adalah base. Maka kalau kita nak tukar kepada log, maka kita akan tulis log to base 4. Log to base 4. Kemudian, bila kita ambil base, kemudian kita ambil nombor 64. Nombor yang kanan ni sama dengan 3. Maksudnya kalau katakan contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua, kalau indeks 9 ni kita panggil dia sebagai base. Maka kalau nak tukar kepada log mesti base 9. Okey, kemudian kita ambil nombor yang sebelah kanan tu. Kita ambil nombor sebelah kanan, kemudian samakan dengan kuasa dia, 2. Itu cara kita nak tukar daripada indeks pergi kepada log. Sama juga untuk contoh C ni, base dia adalah 9. Okay. Base dia adalah 9. Kemudian kita nak tukar pada log. Jadi log to base 9. Kemudian kita ambil nombor indeks tu sebelah kanan. So 1. Kemudian kuasa tu letak di sebelah kanan. Ini cara untuk tukar daripada indeks kepada log. Okey, kemudian kadang-kadang soalan daripada log, kita nak tukar kepada indeks pula. Okay, kalau kita ada log, tukar pada indeks. Sama juga. Kalau log, kita lihat dulu dia punya base dia. Base ni yang kecil ni. So, kita akan ambil lah base 3. Kemudian kita ambil jiran sebelah kanan ni. Letak di atas. Kemudian samakan dengan 81. Macam tu. Sama juga untuk contoh B ni. Untuk contoh B, yang 5 ni kan. 5 ni sebagai base, maka bila indeks, kita ambil 5. 5 kuasa sebelah kanan. Samakan dengan 1, 2, 3. Soalan C sama juga, base dia 5. Maka kita akan ambil 5 kuasa yang sebelah kanan ni. Samakan dengan sebelah log. Okay, ini cara kita nak tukar daripada log pergi kepada indeks. So, kemahiran yang asas ni kena settle lah. Okay. Kita lihat contoh lain. Okey, sebelum tu kita lihat dulu beberapa peraturan log. Okey, saya bagi contoh je. Kalau kita ada contoh yang pertama, katakan saya ada log 2. Okey, katakan saya ada 3x lah contoh. 3x. Okey. Jadi kalau kita nak pecahkan, maksud dia 3 dengan x ni saya nak pisahkan. Dia akan jadi 2 log. Maka saya akan ambil log to base 2. Kemudian kalau darab, maka kita akan ambil tambah. So kena ingat ni peraturan dia. Jadi kalau darab tukar kepada pecah kepada 2 sebutan log, maka darab tu jadi tambah. Kalau kita jumpa bahagi pula, contoh. Katakan saya ambil log 2. Katakan saya ambil 3/4 lah contoh. Katakan saya nak tukar kepada 2 log. Jadi saya akan ambil lah log to base 2. 3, bila bahagi, letak tolak. Tapi base yang sama. Okay, macam tu kita punya cara baca dia. Jadi kita perhatikan, kalau kadang-kadang kita berada di sebelah kanan. Maksudnya kita ada sebelah kanan ni ada 2 log.
Saya nak jadikan satu log je. Maka lihat, antara dua log ni dipisahkan dengan tambah, maka dia akan jadi darab. Kalau dua log ni dipisahkan dengan tolak, maka dia akan jadi bahagi. Jadi masa kita buat pengkhianat nanti, kadang-kadang kita berada sebelah kiri, pergi ke kanan. Kadang-kadang daripada kanan pergi ke kiri. Contoh yang ketiga, kita guna peraturan tadi. Asalnya kita nampak ada satu log. Okey, satu log, tengok antara dua log ni, dia adalah darab. Bila dekat-dekat itu maksud dia darab. Bila darab, maka kita pisahkan, dia mesti ditambah. Okey. Kemudian, kalau kita jumpa kuasa, untuk log ni, kalau kita jumpa kuasa, kita boleh turunkan dia ke depan. Itu adalah peraturan log. X ni berada di atas. Jadi kalau katakan ni saya tulis balik, log X, Y over Z. Jadi kalau kita nak pisahkan X, Y, Z tu, maka kita akan ada 3 log. Kita akan ada 3 log. Okey, yang pertama, X ni kalau di atas, maka tambah. Kemudian Y pun ada di atas, letak tambah. Kalau Z ada di bawah, letak tolak. Log Z. Macam tu. Jadi kalau dari segi dia punya properties dia, kalau darab, kita akan letak tambah. Kalau bahagi, tolak. Itu kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, kita lihat. Kita lihat, kalau X ni di atas, maka tambah. Y pun di atas, letak tambah. Ini kaedah kedua lah. Kalau kita lihat Z tu di bawah, letak tolak. So pilih sama dia nak guna properties, ataupun kita lihat atas tambah, bawah tolak. Okay, log 3 tambah log 5. Ini kadang-kadang soalan dia terbalik. Sekarang ni daripada 2 log jadikan 1. 2 log dijadikan 1. Maka kita lihat kan, kalau tambah dia jadi darab. Okey, sama juga dekat sini. Okey, kalau dekat sini, kalau kita jumpa soalan log. Kat sini kan. Ni saya tulis kat sini dah. 1/2 log 16. Tolak log 2. Okey. Jadi step pertama, kalau kita nak kumpulkan log, dia punya syarat dia, depan ni jangan ada nombor. Itu dia punya syarat dia. Kita tak boleh main terus buat je. Jadi yang depan ni kita bawa naik ke atas. Jadi kita boleh tulis sama dengan log 16 kuasa setengah. Tolak dengan log 2. Okay. 16 kuasa setengah tu adalah square root of 16. Dia sama dengan 4 dah. Ni nilai ni sama dengan 4 lah ni. Sama dengan 4. Kalau guna kalkulator dapat 4. Jadi kita boleh tulis sama dengan log 4 tolak dengan log 2. Jadi daripada 2 log ni saya jadikan 1 je. Maka kita akan ambil, kalau macam tadi kan, kalau 4 ni positif, maka dia berada di atas. Kalau tolak, 2 ni berada di bawah. Okay, dan kita boleh pemudahkan jadi log 2. So sama dengan ni lah. Okey, sama juga untuk soalan C ni. Soalan C pun sama. Jadi dia punya syarat dia, kalau ada nombor kat depan, kita kena naikkan dia ke atas. Okey, untuk contoh 5, find the value. Maksudnya kita nak mencari value, tapi dia punya syarat dia without using a calculator. Sepatutnya kalau kita guna kalkulator dah boleh dapat jawapan. Okey, jadi sekarang ni, yang pertama kita lihat log 32. Okey, kita ubah dulu. So log 2 32 plus 1/2 log 381. Okey, jadi sekarang ni kita cuba tukar dulu log 2, kita kena fikirkan 2 kuasa berapa? 32 kuasa 5. Kemudian untuk yang di sini pula, kita gunakan log 2/3, fikirkan 3 kuasa berapa? 81. 3 kuasa 4. Kemudian kita ada peraturan log. Kalau kita jumpa log base dengan nombor dia sama. Katakan atas ni ada X lah. Maka kita boleh buang base dan nombor. Kita akan dapat X. Sama juga. Saya ambil contoh lain. Katakan saya ada log 3 kuasa 2 lah contoh. Jadi kalau base dengan nombor dia sama, maka kita boleh hilangkan, kita ambil je kuasa dia sebagai jawapan.
Yang pertama kita akan dapat ni log 22 base dengan nombor sama, so kita akan dapat 5. Okay, tambah dengan setengah ni saya biarkan. Log 33 kita boleh ambil terus kepada kuasa dia. Terus kita akan dapat darab 4. Okey. Darab 4. So kita kira 5 tambah 2. So jawapan dia 7. Bisa? Jadi kalau kita nak permudahkan tanpa menggunakan kalkulator, kita lihat base kita apa. Kalau base kita 2, fikirkan 2 kuasa berapa dapat 32. Kalau base dia 3, fikirkan 3 kuasa berapa 81. Kemudian kita gunakan nota ni. Kita gunakan nota ni. Kalau base dengan nombor sama, maka kita ambil kuasa dia. Kita akan ambil kuasa dia. So ingat peraturan tu. Okey, kadang-kadang kita terpaksa tukar dia punya base dia. Contoh katakan saya ada log 2 base 2, 3. Saya nak tahu nilai dia. Dalam kalkulator, dia biasanya akan gunakan log 2 base 10. Jadi kalau kita lihat dekat keypad kalkulator tu, dia hanya tulis log je. Itu maksudnya log 2 base 10. Jadi kalau nak guna kalkulator, kita terpaksa tukar log 2 base 10. Cara dia, kita letak di atas bawah log 2 base 10. Kemudian nombor yang di atas, yang besar ni letak atas. Yang kecil letak bawah. Jadi kita guna kalkulator log 3 bagi log 2. Okay. Ataupun kadang-kadang kita tukar asas lain lah. Katakan saya tukar asas 5 dah. Boleh juga. 5 log 2 base 5. Nombor yang besar ni letak atas. Nombor yang kecil letak bawah. Sama je. Katakan saya nak tukar lagi base lain lah. Katakan saya nak tukar base 7 lah. Sama juga. Letak atas bawah log 2 base 7. Nombor yang besar tu di atas. Nombor yang kecil tu di bawah. Okay. Ini cara dia. Sama je ni. Evaluate. Evaluate maksudnya kita nak nilaikan berapa log 12 2 base 7 tu berapa. So tukarlah asas 10. Macam tadi lah. So guna kalkulator. Okay. Okay, kita lihat contoh yang ke-7. Kadang-kadang soalan, contoh ke-7 ni, kita nak express. Okay, express log 2 base 2. Ni katakan saya buat sekali lagi dah. Log 2 base 2, X kuasa 2Y. Okay, jadi kita akan gabungkan semua properties yang kita belajar tadi. Yang pertama, kita lihat antara X kuasa 2 dan Y ni adalah darab. Maka kita akan pisahkan jadi tambah. Kuasa 2 tambah log 2 base 2Y. Okay. Kemudian, kita ingat balik, kalau ada kuasa, kita boleh turunkan ke depan. So, kita adjust lagi. So, kita boleh tulis 2 log 2 base 2X tambah dengan log Y 2 base 2. Okey, kemudian kalau kita nak kaitkan dengan maklumat P ni dan maklumat Q. Jadi, log X 2 base 2 adalah P. So, saya boleh tukar ni. 2 darab P. Log Y 2 base 2 adalah Q. Maka inilah kita punya jawapan. Okey, kalau kita menggunakan kalkulator, biasanya kita ambil log M 2 base 10. Okey. Yang ini kita panggil dia sebagai ini. Log 2 base 10 ni. Ini dipanggil sebagai common log. Common log. Kemudian kita belajar log ni dia ada banyak base. Log 2 base 2 ada, log 2 base 3 pun ada. Macam-macam, log 2 base 10. Okay. Nanti dalam banyak-banyak ni kita ada log 2 base E. Log 2 base E. E itu adalah eksponen. Okay. Jadi kalau kita lihat nilai eksponen tu, dia ada nombor juga, tapi nombor dia adalah dalam bentuk ni 2.718, 2818, 28 nombor dia. Tapi tak perlulah kita tulis log 2.718, 2818, 28, tak perlu. Kita hanya tulis log 2 base E je. Tapi kita kena ingat lah, dia sama cerita macam kita belajar di sekolah tu. Pi. Pi ni pergi mana-mana pun, dia sama je. Kalau di sekolah kita belajar 22/7. Kadang-kadang dia akan ambil nilai 3.142. Pergi mana-mana pun itulah nilai dia. Okay? Jadi sama juga dengan E ni. Bawa mana-mana pun E itu adalah 2.71828 dan seterusnya.
Okey. Tapi dari segi penulisan, biasanya kita tak akan tulis log to base E. Biasanya kita akan tulis sebagai ln. LNM. LN ni bukan IN, dia bukan in. Kita panggil dia sebagai lon. Okay? Jadi kalau kita jumpa soalan tu dia menggunakan LN. Itu maksud dia keturunan log, tapi base dia bukannya base yang nombor biasa tu. Bukan nilai 2, bukan nilai 3, bukan nilai 10. Tapi nilai dia adalah 2.71828 dan seterusnya. Okay? Jadi kalau kita nampak je lon, maksud dia itu adalah log juga. Okay? Yang ini kita panggil dia sebagai natural log. Ini dia panggil natural log. Natural log. Kalau common tu yang biasa kita guna calculator log to base 10. Okay? Kalau kita jumpa log sebarang base, kalau satu, kita akan dapat nilai tu 0. Tak kisah apa jenis base. Okay? So nampak je dalam log tu 1, itu adalah 0. Termasuklah ln 1. Ln 1 equal to 0. Okay? Kemudian, yang ni kita dah belajar tadi, kalau base dengan nombor sama, nilai dia 1. Log 10 equals to 1. Sebab base yang tak nampak ni adalah 10. Ni kalau tak nampak ni, ini adalah to base 10. Itu pasal nilai dia 1. Ln E pun 1. Okay, sebab ln E dia sama dengan log to base E. Dia sama. Jadi kita nampak kalau base dengan nombor sebelah dia sama, maka nilai dia adalah 1. So ini yang biasa kita tak payah guna calculator je. Nampak je ln E 1. Okay. Kemudian kalau kita jumpa log AB equals to X. Katakan saya ambil nombor lah. Log 2, 3 sama dengan X. Contoh. Okay. Kalau kita hilangkan log, ini property ni selalu kita guna. Kalau saya hilangkan log, maka ambil dia punya base dia. Ambil dia punya base dia. Ni, base dia ni. Kuasa dengan sebelah kanan. Samakan dengan yang dekat dalam. So kena ingat tu. Selalu kita guna property ni. Contoh lain. Katakan saya ada log X to base 4 equals to 2 contoh. Maka kalau saya hilangkan log X, maka ambil base dia. Okay. Ataupun saya nak tulis yang asal lah. Saya ambil base dia 4 kuasa jiran sebelah ni. Nombor sebelah ni. Dan dia akan samakan dengan X. Jadi kena hafal ni. Ni selalu keluar dalam exam. Okay. Kalau kita jumpa, katakan saya ada 2 kuasa log to base 2x. Yang ini pun, kalau kita jumpa indeks, kuasa dengan log base yang sama. Maka kita boleh hilangkan. Itu adalah jawapan dia adalah x. Okay. Sama juga contoh lain. Katakan saya ada 5 kuasa log to base 5. Yang ini pun akan jadi jawapan dia x. Okay. Ataupun nanti kita akan jumpa eksponen. Yang macam ni kan, eksponen kuasa ln. Sebenarnya eksponen kuasa ln tu, dia adalah log to base E. Yang ni pun akan dapat X. Okay. Yang ni kamu kena apa? Ni selalu guna ni. Eksponen kuasa ln, dia mesti hilang. So dapat jawapan B. Kenapa dia hilang? Kita boleh gunakan yang ni lah. Kita akan gunakan properties, tapi soalan dia tak suruh. Jadi kita kena pandai-pandai adjust lah. Contoh macam ni lah, contoh. Okey, kita ada soalan log to base 4x plus, sepatutnya kita punya baca log 2 to base 4. Sama dengan 3, contoh. Okey, yang pertama, kita lihat dua log tu dia base dia sama. Maka kita boleh gunakan properties, kita ambil sekali je. Kita ambil sekali je, kemudian pemisah dia adalah tambah. Kalau tambah, dia akan jadi darab. Tengok balik property ni, 2x. Samakan dengan 3. Kemudian kita guna lagi properties, kalau saya hilangkan log ni, ambil dia punya base dia. Ambil dia punya base dia, kuasa dengan yang sebelah kanan. Samakan dengan 2x. Okay. Jadi 4 kuasa 3 berapa? Muhammad Hamizan. 4 kuasa 3 berapa? 64. Oh, 64. 64. So saya tulis ni 64
Kemudian ini kita kira macam biasalah, 64 bagi 2, 32. Okey, maknanya dekat sini kita menggunakan ada dua properties. Yang pertama, daripada 2 log dia dah jadi 1. Ini properties yang pertama. Kemudian kita hilangkan log, properties yang kedua. Hilangkan log. Ni nanti dalam exam selalu keluar. Okey. Kita tengok soalan B pula. Soalan B pun sama. Okey, soalan B, log 3x. Ni soalan B. Log 3x tolak log 35 sama dengan 2. Yang pertama kita lihat log dia, base dia sama. Maka saya boleh cantumkan. Tulis sekali je. Kalau x ni nilai dia positif, maka letak di atas. Kalau tolak, letak di bawah. Ini properties yang pertama. Pemisah di antara dua log tu tolak jadi bagi. Kemudian kita hilangkan log. Hilangkan log, ambil dia punya base dia. So, base dia kuasa dengan jiran sebelah kanan. Kuasa 2. Sama dengan x per 5. Okey, maka kita proses 9 darab 5, 45. Kita ada log 2 base 2 x to the power of 4 equals to 8. Okey. Yang ini kita hilangkan log. Bila hilangkan log, ambil dia punya base dia. Maka kita tulislah 2 kuasa 8. Ingat tadi, kalau kita hilangkan log, ambil dia punya base dia. Base dia 2, jangan kuasa x kuasa 4. Ambil yang sebelah kanan tu, 8. Kemudian samakan dengan x kuasa 4. Okey. Kemudian 2 kuasa 8 berapa? 256 sama dengan x kuasa 4. Okey, kamu try and error. Berapa kuasa 4? 256. Okey, jadi 4 kuasa 4 adalah 256. Jadi jawapan dia 4 lah. Jadi kita boleh try and error lah. Guna kereta je 2 kuasa 4, 5 kuasa 4. Cari yang boleh menghasilkan 256. Soalan D. Ln x equals to 5. Okay. Jadi kalau saya hilangkan ln, maka base tu kita ambil lah E. Jadi kalau kita nampak ln tu, base dia adalah E. E kuasa berapa? E kuasa sebelah kanan. Maka inilah jawapan kita. X sama dengan E kuasa 5. Ataupun kamu guna kereta ni, berapa nilai dia. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan yang macam ni. Contoh 9. Yang pertama kita lihat. Kita punya base tak sama. Yang pertama base 4. Yang kedua base X. Jadi kita akan pilih. Kita nak samakan base 4 ke ataupun X. Mana-mana boleh. Katakan saya tukarlah semua kepada log 2 base 4. So ingatlah tadi. Log 2 base 4 divided by log 2 base 4. Okay. So ini ingat balik yang kita belajar tadi. So nombor yang besar di atas, yang kecil di bawah. Sama dengan 1. Okay. Kemudian kita dah tengok tadi. Log, kalau base dengan nombor dia sama, nilai dia berapa? Base dengan nombor dia sama, nilai dia 1. Jadi saya boleh tulis balik. Log x to base 4 equals to 2, bukan equals to, kita belum lagi. Tolak dengan 2 over log x to base 4 equals to 1. Okay, bila sampai sini, saya eloknya kita guna let. Lagi mudah guna let. So katakan let, nak guna let u ke let y ke, saya akan ambil log x to base 4. Jadi kita ubah, dia akan jadi u tolak 2 per u sama dengan 1. Jadi bila kita guna let, jangan gunakan variable yang sama. Kalau soalan tu x, jangan pergi let x sama dengan log x to base 4. Gunalah huruf yang lain. Okey. Kemudian, so kita tukar kepada u. Kemudian kita proses, darab semua dengan u, maka u kuasa 2 tolak 2 sama dengan u. Semua darab u. Kemudian kita akan bentukkan kuadratik. Tolak 2, satu lagi u tambah 1. Kemudian, kita jangan berhenti kat sini. Saya tengok ada yang buat daily assessment tu, berhenti dekat u je. Salah lah, sebab soalan bukan tanya u. Soalan tanya x.
Ada yang pergi sama tukar je. Bila U sama dengan 2, maka X sama dengan 2. X sama dengan 2, X sama dengan 1. Tak boleh lah. Kita kena ikut tadi. Let apa tadi? Let U sama dengan log. So, patah balik. Log X to base 4 sama dengan 2. Satu lagi log X to base 4 sama dengan negatif 1. Kita tukar. Kemudian dekat sini kita guna property lagi. Hilangkan log, maka kita ambil lah dia punya base. 4 kuasa 2 sama dengan X. Maka dapatlah X tu 16. Okay. Sama juga untuk yang kedua ni. Hilangkan log, ambil dia punya base. Base dia adalah 4 kuasa dengan sebelah kanan. Ataupun kita boleh tulis sebagai 1/4. Yang pertama kita lihat dia punya base tak sama. Ada yang 3, ada yang X. Jadi kita tukarlah. Pastikan semua log tu sama base dia. Katakan saya nak tukar semua base 3 lah, senang. So, saya tukarlah. Ni log 3X 4 log 3 over log to base 3. Ambil nombor yang datang ni. 3 kemudian X. Ni kalau kamu tukar ni satu markah ni. Kemudian tadi kita dah belajar lah, kalau sama base dengan nombor sama 1. Maka saya boleh tulis lagi. Log 3x plus 4 over log 3x equals to 5. Okay, sama juga bila sampai sini. Gunakan let u ke, let y ke, let p ke. Selain daripada x. Log x to base 3. Maka kita akan dapat yang baru. Ini yang baru ni. So, kita dapat U tambah 4/U. Sama dengan 5. Hilangkan U. Semua darabkan dengan U. Dapatlah U kuasa 2 tambah 4 atau sama dengan 5U. Susah lagi. Tolak 5U tambah 4. Pastikan bila kita jadikan quadratic equation, bermula dengan kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong. U tolak duduk positif je. Duduk positif. Okay. Betul sir, betul. Okay. Kemudian, jangan lupa, jangan berhenti kat sini. Tukar balik kepada log. Tukar kepada log X to base 3 sama dengan 4. Jadi log X to base 3 sama dengan 1. Gunakan property, hilangkan log, maka ambil base dia. 3 kuasa 4 sama dengan X. Maka X tu adalah, gunalah kalkulator 81. Kemudian, yang ini pun sama juga, hilangkan log, ambil base dia. So, 3 kuasa 1 sama dengan X. Maka X tu adalah 3. Okay, soalan nombor 3. Express in terms of log X, log Y, log Z. So, macam ni lah. Ini tadi kita dah belajar. Okay, yang pertama, kalau kita ada square root, kita tukar dulu. Saya ambil dulu log, kemudian X over YZ, kuasa setengah. Kalau kita nampak square root, tukar dalam bentuk indeks. Kemudian, kita gunakan peraturan. Kalau ada kuasa, maka kuasa ni boleh turun ke depan. So, log X over YZ. Itu step yang pertama. Kalau ada bentuk square root, tukar dalam bentuk indeks. Kuasa berapa? Lepas tu kuasa boleh turun ke depan. Kemudian kita gunakan properties. 1/2 ni kita letak dalam kurungan. Okey, kita guna tadi. Kalau di atas, kita akan jadikan dia positif. Kalau Y ni di bawah, letak tolak. Z pun di bawah, letak tolak. Maka itulah kita punya jawapan. Okay? Jadi kalau kita apa je, kalau di atas positif, maksud dia positif tu yang ni lah. Yang depan ni positif. Kalau Y tu di bawah, letak tolak. Z pun di bawah, letak tolak. Okey, contohnya. Soalan B. Okey, yang ini memang berada dalam keadaan log 1/X, Y, Z. Ini kita terus pecah. X tu berada di bawah.
maka letaklah negatif. Log X. Y pun berada di bawah. Letak tolak log Y. Z pun berada di bawah. Letak je log Z. Maka selesai dah. Okey. So, itu. Ini soalan nombor 3. Okey. Kita lihat soalan nombor 5 pula. Soalan nombor 5. Kita nak simplify as a single logarithm. Single. Maksudnya, dalam banyak-banyak log ni, kita jadikan satu je. Jadi kalau kita jumpa soalan A ni, yang pertama kalau kita nak jadikan satu, dia punya syarat dia jangan ada nombor kat depan. Itu syarat dia. Dia tak boleh main kumpul gitu je. Syarat dia jangan ada nombor kat depan. Jadi kalau ada nombor kat depan, kita naikkan dia ke atas. Jadi soalan ni kita ubah dulu. So log to base 2, 9 kuasa setengah. Buat dia naik ke atas. Tambah log 7 to base 2. Tolak dengan log 3 to base 2. Itu step yang pertama. Kemudian kita dah boleh guna kereta. Ini nilai dia sama dengan 3. Sebab dia square root of 9 sama dengan 3. Tak tahu guna kereta je. Kemudian terus kita jadikan dia satu log je. Satu log je. Maka 3 ni sebab dia tambah, letak di atas. 7 pun positif. Bila 7 ni positif, letak atas. Yang 3 ni negatif. Letak di bawah. Dan kita simplify. Maka jawapan kita adalah log 7. Jatuh. Contoh B ni. 3 ni kena naik ke atas. 2 ni pun sama. Mau naik ke atas. Okey, yang ini tolak 3. Kita boleh tukar. Ni 3 ni saya boleh tukar. Kita tukar kepada log. Sebab kita lihat soalan ni semua dalam base A. So saya tukar AA. AA kuasa 3. Ni nilai dia sama dengan 3. Kalau kita belajar tadi, kalau base dengan nombor sama, ambil je nilai yang di atas. Okey. So kita pemudahkan dulu. So ini adalah log AX kuasa 3. 1. Kemudian tambah dengan log A1 kuasa 2. Tambah dengan log AY kuasa 3. Yang 3 ni tukar. Log AA kuasa 3. Kita tukar. Kemudian kita guna yang tadi. Kalau kita guna yang tadi, kita boleh jadikan satu je log. So kita proses, jadikan satu log je. So saya boleh ambil sama dengan satu je log to base A. So kita buat lah. Kalau X kuasa 3, dia tambah. Letak di atas. 1. 1 kuasa 2, dia tambah. Letak di atas. 1. Tulis 1 pun boleh 1. Kemudian Y kuasa 3 pun tambah. Letak di atas. Y kuasa 3. Kemudian yang ini pula A kuasa 3. Letakkan di bawah. A kuasa 3. So benda tu. Okay. Jadi kita akan dapat jawapan sama dengan log A. Okay. Kita boleh ringkaskan X, Y over A semua kuasa 3. Okay. Ataupun nak tulis X kuasa 3, Y kuasa 3 per dengan A kuasa 3. Pun boleh juga. Okay. Maka itulah kita punya jawapan. Jumpa je log, jangan heran pula apa benda pula log ni. Ingat, log ni adalah keturunan log. Tapi base dia bukan nombor biasa. Base dia adalah E. Tapi tak payah tukar. Okey, kalau kita jumpa soalan ni, sebelah kiri ni kita jadikan satu je log. Jadi kita gunakan property tadi. 10 ni depan dia tambah. Bila tambah, letakkan di atas. So letak 10. Kalau tolak, letak di bawah. Okey. Kemudian log X. Jadi kalau kita lihat, log kiri 1, kanan pun 1.
maka kita boleh hilangkan. Jadi bila kita proses, kita buang je lon kiri kanan. So yang tinggal 10 per 7 tolak X sama dengan X. Lepas tu kita darab silang. Ini macam biasa lah. Selesai dengan so 10 sama dengan 7X tolak X kuasa 2. So kita proses lah ni. Tolak 7X tambah 10. Okay, ni guna kalkulator. Betul. Okay, jadi kalau kita guna kalkulator, maka jawapan yang pertama 5, jawapan yang kedua 2. Kita lihat sebelah kiri tu ada 2 log. Jadi kita boleh jadikan satu je. Jadi yang pertama kita naikkan 2 ni ke atas. So saya gunakan log 9. Yang ini sebenarnya saya tulis 1/2 lah. Square root of X tu dia sama dengan X kuasa setengah. Kemudian 2 ni bawa naik ke atas. Saya letak kat sebelah. So 2 yang hijau tu datang daripada depan. Kemudian tolak dengan log to base 9. 6x minus 1 equals to 0. Okay. So kita proses lagi. Ini sebenarnya saya boleh ringkaskan ni. X kuasa 1. Tolak dengan log 9. 6x tolak 1. Okey. Lepas ni kita boleh jadikan satu je log. Okey. Jadi kita lihat. Untuk yang X ni depan dia adalah tambah. Bila tambah, X ni berada di atas. Kalau yang ni pula tolak, letak di bawah. 6x tolak 1. Betul tu. Okey, kemudian kalau yang macam ni kan, kita gunakan properties, kita hilangkan log. Hilangkan log, maka kita ambil dia punya base dia. Base dia. So kita ambil 9 kuasa kosong sama dengan X per 6x tolak 1. Okay. So 9 kuasa kosong tu adalah 1. Kau tak tahu guna kereta je. X per 6x tolak 1. So darab silang 6x tolak 1 sama dengan X. So 5x sama dengan 1, maka X tu adalah 1/5.